Ketika era komunis, dana pendidikan hanya disalurkan kepada bidang kejuruteraan, sains sosial, sains semula jadi dan sains kehidupan. Kami mengunjungi Universiti Persekutuan Kazan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai cabaran pendidikan di zaman komunis. Yang menariknya, di sini jugalah lahir cendekiawan dan pemimpin komunis terkenal Vladimir Lenin. Universiti Persekutuan Kazan ditubuhkan pada tahun 1804 ketika era pemerintahan Alexander Pertama. Pada tahun 1925, ketika era Kesatuan Soviet memerintah, nama universiti ini ditukar kepada Lenin Kazan State University. Semenjak ia ditubuhkan, universiti ini mengalami perubahan pendidikan drastik mengikut era pemerintahan kerajaan Rusia. Kesatuan Soviet lebih mementingkan pendidikan dalam bidang kejuruteraan kerana pemimpinnya bercita-cita menjadikan Rusia sebagai negara industri. Dalam masa 10 tahun, Kazan menjadi bandar industri dengan pengeluaran kapal terbang dan kereta api. Pembangunan industri yang hebat ini mendorong penghijrahan rakyat berbangsa Tatar dari luar bandar. Pada tahun 1989, lebih separuh penduduk Kazan terdiri daripada bangsa Tatar dan peningkatan jumlah ini memberi gambaran negatif kepada kerajaan Soviet. Mereka beranggapan bangsa ini akan cuba mempengaruhi rakyat Kazan menggunakan bahasa Tatar. Oleh itu, kerajaan Soviet menukar bahasa rasmi Tatar kepada bahasa Rusia di sekolah, pejabat dan universiti. Kesannya, bahasa Tatar dituturkan hanya di rumah dan jarang digunakan di tempat awam. Universiti Kazan mewarisi zaman kegemilangan ketika era Soviet dan universiti ini menyambung tradisi kejayaan itu melalui kuasa, kekuatan dan sistem serta banyak pencapaian kami dibuat semasa zaman Soviet. Sehingga universiti ini mampu menjadi sebuah universiti yang paling cemerlang di Persekutuan Rusia. Kami juga dimaklumkan mengenai keadaan universiti ini ketika era Kesatuan Soviet. Kembali kepada kecemerlangan universiti di zaman Soviet, pertama sekali saya suka memberitahu kejayaan tokoh-tokoh terkemuka dunia yang pernah belajar di universiti ini. Mereka merupakan sarjana yang berjaya dalam fizik, elektronik, magnetik dan juga sarjana-sarjana terkenal lain yang terkenal dalam perubatan, biologi dan banyak lagi pencapaian yang gemilang. Kami turut mengunjungi muzium universiti ini yang menempatkan pelbagai maklumat dan sejarah Rusia. Bermula dari pemerintahan Beraja Rusia sehinggalah terbentuknya Persekutuan Rusia hari ini. Di dewan inilah berlangsungnya majlis convocation bagi graduan lepasan universiti ini, termasuklah pemimpin komunis Lenin. Inilah bangku tempat Lenin belajar dan kebiasaannya dia gemar untuk berada di belakang sambil melihat keluar tingkap. Menurut pihak pengurusan universiti, kerana Lenin adalah antara individu yang terkenal di dunia, mereka menjadikan Dewan Kuliah ini sebagai tempat bersejarah. Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenali sebagai Lenin, pemimpin revolusi Rusia. Lenin mengasaskan Parti Komunis Soviet, pemimpin revolusi Oktober 1917 dan menubuhkan Republik Sosialis Kesatuan Soviet atau USSR. Menurut ahli politik Rusia, Leon Trotsky, penampilan Lenin berbeza kerana kesederhanaan dan kekuatannya. Mempunyai fizikal yang rendah, raut wajah Slavik, mata luas dan cerah, dan yang lebih ketara, dahi yang menonjol dan mempunyai pemikiran yang amat berkuasa.
Masa zaman komunis, umat Islam Tatarstan dikekang daripada mengerjakan ibadah sama ada di rumah ataupun di masjid. Yang paling menyedihkan, akidah mereka dipesongkan daripada tauhid kepada Allah. Cabaran bangsa Tatar Muslim di era komunis kami telusuri dengan menemu bual aktivis Tatarstan Sirazuddin M. Nabiev. Dulu, datuk dan nenek saya setiap petang akan panggil orang kampung yang lain berkumpul bersama di rumah, mengadakan mesyuarat dan menyuruh saya masuk tidur dan membaca Al-Quran. Saya masih ingat lagi, semasa saya hendak masuk tidur, saya mendengar ayah dan ibu saya membaca Al-Quran setiap malam. Baginya, cabaran di zaman Soviet memberi satu teladan kepada umat Islam dalam menjaga akidah hari ini. Nenek saya pernah memberitahu, saya boleh menyertai parti komunis, tetapi pada masa yang sama, hati saya mestilah tetap percaya kepada kebenaran bahawasanya Allah itu satu dan tiada Tuhan melainkan Allah. Kira-kira 90 km dari Bandar Kazan, kami meneruskan perjalanan bagi mendalami kehidupan Muslim Tatar. Sejam perjalanan, kami akhirnya sampai di perkampungan Vehnif Uslan. Perkampungan yang terletak tidak jauh dari sungai Kama ini telah didiami rakyat Tatarstan sejak ratusan tahun. Inilah Masjid Salehjan yang kian mendapat sambutan penduduk Islam kampung ini. Selepas era kesatuan Soviet, umat Islam di perkampungan ini bebas mengerjakan ibadah dan aktiviti di masjid. Kami menuju ke sebuah lokasi bagi menyempurnakan ibadah sunat. Ibadah ini dilarang keras ketika era kesatuan Soviet.